Juara Piala Malaysia 2021. Finalis Piala AFC 2022. Finalis Piala FA 2023. Tiga tahun, 3 final. tapi stadium masih lagi kosong. Penyokong KL City FC. Di manakah anda? Straight to the point, Faiz. Kenapa Kuala Lumpur City struggle nak tarik penyokong? Itu persoalan yang bermain di fikiran orang. Dah 3 tahun projek baru KL City ini, tapi masih lagi mereka mengalami kesukaran dalam menarik perhatian penyokong baru, mengekalkan jumlah penyokong yang ramai di stadium untuk setiap perlawanan. Jom kita explore benda ni. Pandangan hang kenapa? Sekarang ini Kuala Lumpur telah pun gagal untuk meraih sokongan yang ramai, masa yang banyak daripada rakyat mereka sendiri. Sekarang ni ada eksplorasi lain dalam ketika mereka cuba untuk merekrut penyokong. Ada beberapa experience lagi ni ditawarkan di Kuala Lumpur yang mungkin tak ditawarkan di Alor Star, tak ditawarkan di Kuala Terengganu. Orang ada pilihan untuk merasai experience yang berbeza-beza. Pecahan-pecahan itu tak sampai ke bola sepak. Menyentuh kepada tu, saya pernah saya rasa first 6 months 2021 saya pernah berbincang dengan ramai, tanya pendapat mereka. Kita ada buat behaviour test, of course around Ceras paling banyak, tetapi di sekitar Lembah Kelang kita ada banyak boleh katakan issues ataupun problem, tapi solusi dia tak banyak, kerana kita sedang mungkin compete with English Premier League. Today's world banyak lah, seorang tu nak spend 2 jam, dia lebih baik ada 5 device. KL one of it, tapi I nak tengok Man United sekali. Mungkin I nak tengok ada final Dota, ada mungkin tenis. Kalau duduk kat rumah ataupun mana-mana, you're competing with a lot of urban culture. Honestly, I think a lot of it has to do with what we are talking right now, where people have that spiritual connection with where they come from rather than where they are right now. So hence why I think this is the reason why maybe a lot of these people who are based in KL maybe find it a bit hard to accept KL. Culture bola sepak KL tak sekuat Selangor. Like you don't see macam mana KL people yang memang orang KL sendiri datang bersama-sama pergi dekat Stadium Ceras untuk tengok bola sepak tu. Orang di Klang Valley ni dia lebih prefer untuk menyokong first kali through social media. Sebab kalau aku nak compare between Kedah, Terengganu, Penang contohnya, dekat tempat dia orang tak ada hiburan. Tak banyak hiburan as much as dekat KL. So bila ada perlawanan bola sepak, itulah hiburan dia orang. Tapi kat KL tak. Aku ada banyak lagi benda yang lagi penting. Dia orang still lagi tak jadikan bola sepak. Bola sepak semua orang akan suka, majoriti orang akan suka, tapi dia orang still lagi tak jadikan bola sepak tu sebagai dia orang punya budaya. Tim-tim kecil macam ni, it's so hard to get news. Macam mana Johor always update about apa tim dia orang. KL sangat susah nak dapat dia ni. Saya penyokong bola sepak biasa pun macam saya nak tahu jugalah apa-apa update daripada tim lain. It's a recruitment, like even the recruitment around the stadium, KL should do better. Because sometimes you go to a mart to buy one, they don't even know KL got a field nearby here playing a game. So they don't have more media attention to the clubs in KL. Macam dulu banyak friend KL yang lebih suka sokong Selangor sebab Selangor banyak glory kan. Kalau nak tarik lagi ramai orang datang ke stadium, mungkin lebihkan promosi. Setengah orang tak tahu pun KL ni ada stadium, ada team. Bila masuk final dia orang terkejut. Makluman tentang game pun kurang lah. Dia orang sekadar post untuk dekat Instagram dengan Twitter KL City kan. Saya rasa boleh lebih lagi lah. Football is business kan. Apa saja business mesti perlukan promosi. Budaya bola sepak itu sendiri secara asasnya di Kuala Lumpur itu mungkin masih belum dibentuk secara luar biasa. Dan mungkin Kuala Lumpur City masih belum ada pedigree
untuk dilihat sebagai lambang identiti Kuala Lumpur. Walaupun tidak dilihat sebagai pasukan yang ada pedigree untuk menjadi lambang Kuala Lumpur, tidak boleh dinafikan bahawa Kuala Lumpur City berada dalam landasan untuk membina institusi ini menjadi sebuah lambang identiti. Ini adalah permulaan satu era baru yang melihat Kuala Lumpur City berada dalam landasan yang luar biasa. Dan sebelum kita nak berbicara tentang kejayaan-kejayaan yang telah berjaya mereka capai dalam 3 tahun lepas, kita mula je dahulu dengan permulaan daripada kelab ni, individu yang membawa masuk, dan bagaimana kelab ini menjadi sebuah kelab yang sangat family oriented. Kalau sekarang aku mention KL City kat Hang, apa yang masuk kepala otak Hang terlebih dahulu? Kelab yang sangat berteraskan aspek kekeluargaan. Selepas kita mula beransur pulih daripada COVID-19, aku ingat lagi, aku mula mengikuti dengan rapat pasukan Kuala Lumpur ini kerana mereka ada barang tu. Barang apa tu? Barang kekeluargaan tadi tu. It's more about apakah mereka boleh memberi dari segala aspek dalam dan luar padang. How would they carry themselves? Apakah visi mereka sebagai seorang pemain bola sepak hanya untuk bermain untuk menang dan menjadi pemain terbaik dan gets the best wages ataupun gaji terbaik, ataupun seorang pemain yang mahu meninggalkan sesuatu kepada pemain-pemain muda, kepada peminat-peminat mereka yang akan senantiasa selepas mereka bersara pun kembali kepada satu momen. Saya suka pemain ni kerana pemain ni telah memberikan ni, bukan sahaja di atas padang tapi benda-benda yang lain. So kita berjaya rekrut, boleh saya katakan lah, kebanyakan dalam dressing room KL mempunyai kualiti tersendiri. At the end of the game, help each other, help each other, believe each other. 1, 2, 3. To be honest, we were not too sure how this meet and greet is going, because I mean we've seen meet and greet from other teams in the past. We thought that maybe this is, you know, the team will be sitting at the table, everybody take turn, get your autograph, take your selfie, and you go back. When we were told this is going to be a free and easy, you know, players, coach, fans all mingle around, I thought, man, this is wonderful. And every player that we approach, I think the most common theme is that they acknowledge and they appreciate the support of people who are coming to watch their game. They understand that KL fan base is not big. You know, in fact, half of the time they can hear what we say. Remember, hear what we say from the stand. But that makes the relationship even more intimate, right? Now, when I say here we stand, bro, you have to understand both good and bad, then ugly also. Yeah. But nevertheless, you know, I think they appreciate us. They understand our feeling as a fan. When things go bad, you know, we tend to, you know, express things in a way probably it's not nice to hear. But I think at the same time, they appreciate the fact that we are there. We are there to back them no matter what. You know, on any day, we are always there. A lot of money has been spent last 3 years. Going to Vietnam, going to Terengganu, coming Johor, going to Melaka, Seremban. We spend a lot to go in. But it's always good. Have we met the players recently and the coaches and all that? It's a very close, like a family thing. So like they know us and we know them. So, and it's been non-stop success. We cannot complain. Barang kekeluargaan itu adalah sesuatu yang hang tak boleh ukur, kerana ia adalah sesuatu yang hang perlu lihat dengan mata dan rasai dengan hati. Dan walaupun kita ni bukanlah penyokong Kuala Lumpur, tetapi sebagai outsider, sebagai third party, sebagai pihak neutral, kita masih boleh melihat aspek kekeluargaan tersebut menyinar dengan begitu vibrant dalam pasukan Kuala Lumpur ni. Tapi aspek kekeluargaan itu adalah faktor yang pertama. Apa yang perlu berlaku selepas anda membina kekeluargaan adalah mengecapi kejayaan. Dan apabila Stanley Bernard mengambil alih Kuala Lumpur, misi pada musim pertama adalah untuk elak daripada tersingkir, Faiz. Tetapi realitinya, mereka bukan sekadar menghabiskan musim tersebut di tangga ke-6 Liga Super, tetapi menjuarai Piala Malaysia 2021, Faiz. Kuala Lumpur City mencipta sejarah penantian 32 tahun. Ternokta sudah pada malam ini. Dua jaringan yang dihasilkan di separuh masa yang kedua memastikan Kuala Lumpur City ditampilkan sebagai juara Piala Malaysia 2021. Wasn't expecting it. I had zero expectation because we know JDT. We know even if they give 60% is good enough to win a game. Yeah. But we expect KL on any given day, they need to give 100 or maybe even more. And that's what I saw that day on the field. And remarkably enough, they achieved something that I thought was
If I would ask me a few years back, can KL win the Malaysia Cup? I say impossible lah. Look at the way the team is. But that's what happened. Macam mana Stanley Steele nak bawa kelab ni the best that they can sampai dekat final. Ryan Lampard mencari Paulo Jose. Peluang Paulo Jose! Jaringan pertamanya pada musim ini dalam kempen Piala Malaysia. Satu perkara yang jarang ada dalam mana-mana pasukan bola sepak Malaysia, iaitu konsistensi. Aku rasa selalunya paling konsisten pun sesebuah pasukan di Malaysia ni tolak tepi JDT lah. JDT dah level Asia kan. Paling-paling pun mereka boleh ada 1 tahun yang sangat cemerlang. Tahun depan tu akan drop sikit. Dia jarang nak ada incremental increase yang macam 5%, lepas tu naik lagi 10%, naik lagi 10%. Jarang sebab tak ada banyak pasukan yang boleh sabar macam tu, dan kita memang harus akui yang kita tak ada long term culture macam tu. Kita semua berdasarkan perkara yang cepat kan, instant result. Jadi untuk KL 3 tahun dengan 6, 7, 8 tunjang yang sama, Josue, Galifuko, Kevin Ray, semua ni yang sama, jurulatih yang sama, membina satu budaya baru, iaitu budaya konsistensi over instant result ni. Tapi masalah ada Kish, pada masa yang sama mereka juga dapat result lebih daripada pasukan lain yang memfokuskan kepada hanya instant result semata-mata. Jadi ini antara kejayaan yang dibina yang masuk kepada aspek kedua selepas aspek pertama yang kita sebut tadi, iaitu result, iaitu achievement. Dan mereka dah ada benda tu Kish. Malaysia 2021 tu adalah kejutan yang cukup tidak dijangka. Ramai yang kata mungkin itu adalah klimaks perjalanan KL City. Tetapi tahun kedua, Faiz, mereka ke final Piala AFC, Faiz. Final Piala AFC. Ini bukan calang-calang Ini kejohanan antara yang paling sukar. Dan KL City melakukan perkara tersebut dengan bajet yang sangat kecil, dengan squad depth yang sangat kecil. Travel away jauh-jauh, balik main Liga, travel away again, dan berjaya masuk ke final Piala AFC, Faiz. Wakil dari Malaysia, maksud di sini adalah KL City dengan bermain di final di tempat mereka, iaitu di ibu kota. Who would have thought KL going all the way to the final of the AFC Cup? That's a Cinderella story. It's just unfortunate they couldn't do it. I mean, but I think as what I've said to many people, if you're a KL fan, you were there on that night, you got something to tell your children, your grandchildren, that your team was in the AFC Cup final. Not many Malaysian team. In fact, in the history of Malaysian football is not a short span history. It goes back almost 100 years. But we only have 3 teams that competed in the final of AFC competition. Selangor in 69, JDT in 2015, and KL in 2022. That's a lot to be said, man. Declan Lampard, Martiban satu antara ganda, peluang Safri. Itulah yang menambah kemanisan perjalanan KL di Piala AFC. Dia bukan dia more than meets the eye. Dia orang bukan hanya datang untuk bertanding bola sepak cantik, ataupun pemain import mereka bukan hanya datang ke sini untuk mengambil gaji dan hanya bermain bola, hanya berlatih bola sepak. They really love this team, dan ia boleh dilihat berulang kali dalam perjalanan mereka ke final Piala AFC tu, Kish. So ramai yang memikirkan realiti tersebut, tetapi kesemuanya berpegang kepada satu, bahawa ini adalah sebuah keluarga. Bahawa ini adalah sebuah keluarga yang sekiranya tidak berjaya mencapai apa-apa pun, ia akan masih kekal sebagai sebuah keluarga. Dan mereka memegang kepada semangat kekeluargaan tersebut untuk kekal bertarung dalam musim 2023, di mana sekali lagi, Faiz, biarpun perjalanan mereka di Liga itu terumbang ambing, dilanda pelbagai jenis masalah, dilanda pelbagai jenis isu konsistensi, tetapi realitinya when it came to the cup competitions, Kuala Lumpur City sekali lagi melakukan sesuatu yang tidak dijangka. Mara ke final Piala FA, mara ke sebuah lagi final ketiga
dalam 3 tahun berturut-turut. Fan KL, ada yang dah sampai, ada yang dah masuk. Tapi ramai lagi masih di atas bas menunggu escort ke stadium. Dah lah 3,000. Kalau tak sampai tu agak terasa. Sebab diorang sekarang ni berlawan dengan 48,000 orang kan. Dan kita harapkan mereka akan sampai segera sebelum kick-off, Kish. Touches Romel ambil, orang dok menjerit cross. Tapi to be fair, he did the right thing. What a save. Free kick for Rizkiri, minit ke 49. Betul-betul memerlukan save daripada Mendoza. Bukan diam dulu, tapi kami akan lupa sampai mati Kuala Lumpur. Arif dengan lempatan kaki kiri dan tempadan yang dilakukan oleh Maxon, tidak kata penjaga garisan. Cobaan dari Hongwan, dia tidak pernah mencarikan gol untuk Joe Darul Tazim. What a goal. Hongwan memecahkan kebuntuan. Kita ada Abang sini, Arif Raiman. Diego Velasquez untuk jaringan yang kedua buat Joe Darul Tazim. Itu adalah gol yang tak sepatutnya dibenarkan lah. Yang Hongwan is different. Perlawanan, aku rasa gol Hongwan tu mengubah segalanya. Dan aku rasa gol Hongwan tu, dia ada extra bit of frustration sebab sebelum Hongwan score, KL was hanging in there. Dan tiba-tiba dapat concede satu gol ni yang there could have been nothing else he could have done to stop it. And then aku rasa KL City have done everything that they can do today. Ada perasaan yang mereka dah berhabis-habisan tapi sudah time up jadi positif. Kita faham
kekecewaan pemain-pemain Kuala Lumpur. Kita faham kerana untuk mana-mana pemain sampai ke pentas final dan tewas bukanlah sesuatu yang mudah untuk ditelan. Kerana bila hang sampai final, it is the hope that kills. Harapan yang membuat-buat itu yang akan menjadikan kekalahan itu lebih sukar untuk dihadam. Tetapi peranan kita pula sebagai individu-individu yang memerhatikan dari perspektif orang luar adalah untuk memberi peringatan kepada fanbase dan juga para pemain dan juga kelab bahawa keputusan final itu tidak seharusnya memberi impak kepada persepsi perjalanan mereka. Kerana apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang sepatutnya perlu diberikan kredit. Untuk mana-mana penyokong Faiz, especially penyokong Kuala Lumpur yang dah lama merana mencari detik-detik manis, untuk mereka mendapat pengalaman duduk di stadium menonton perlawanan final yang melibatkan pasukan mereka 3 tahun berturut-turut, itu adalah detik yang tidak akan mereka lupakan sehingga bila-bila sahaja. Dan segala pencapaian Kuala Lumpur yang telah kita rumuskan ini membawa kita semula pulang ke soalan asal. Apa lagi yang boleh dilakukan oleh Kuala Lumpur untuk menarik penyokong? Aku cerita macam ni. Kuala Lumpur City ada sebuah pasukan yang very likeable. Karakter-karakter yang sangat mudah untuk kita sukai. Kan? Pemain seperti Gigi, Kenny, Akram. Kuala Lumpur City juga memiliki satu stadium yang apabila ia penuh, atmosfernya sangat luar biasa. Kita sendiri baru borak tadi. Dah banyak kita layan games ni. Bila penuh, it is amazing. It is not too big, it is not too small. Just the right size community stadium. Pada waktu yang sama, mereka juga memiliki seorang CEO yang functional, yang menjalankan tugas yang baik setakat ini. Seorang jurulatih yang pragmatik, Faiz, yang pandai membawa pasukan mendapat kemenangan at all cost, right? And the best thing, mereka juga memiliki rekod yang luar biasa. 3 final dalam 3 tahun berturut-turut. Apa lagi yang Kuala Lumpur nak kena buat untuk menarik perhatian penyokong baru dan juga untuk menarik perhatian penyokong lama untuk hadir ke stadium memberikan mereka sokongan? Sekarang ni Kuala Lumpur, status pencapaian dia dah melebihi status klub dia. They are not supposed to go to 3 cup finals in 3 years. They are not supposed to. Kalau ada klub, bukan mereka tak layak, but they are not supposed to. Mereka tak sepatutnya berada di sana. Dan itu menyebabkan ada satu kesenjangan di antara bilangan penyokong dan juga pencapaian klub. Mungkin kalau tanya aku, contoh dia Piala Malaysia itu, kita dikabarkan melalui beberapa media outlet juga bahawa Kuala Lumpur walaupun diberi allocation tiket sebanyak X amount, tidak dapat memenuhi kuota tersebut dan memberi semula kepada tuan rumah untuk membuka jualan tiket tersebut kepada pasukan lawan lain. Sesuatu yang tak akan berlaku sekiranya pasukan-pasukan negeri lain yang masuk ke final. Kita tengoklah dulu ni Kish, the side of penyokong beratur untuk mendapatkan tiket final tu side yang biasa sampai jadi national news benda tu kan, tapi tidak di Kuala Lumpur. Dan kesukaran-kesukaran ini juga yang memaksa CEO mereka iaitu Stan sebagai seorang CEO yang fungsional memikirkan beberapa pendekatan baru. Dan baru ini kita dapat juga dengar daripada dia bahawa pendekatan untuk merekrut penyokong ni sudah pun berubah. Solusi yang saya sedang melihat hampir 3 tahun adalah can KL be my second club. Saya rasa ini kembali kepada how diversified Kuala Lumpur is dengan jumlah populasi yang tinggi. Kebanyakan orang yang saya pernah bercakap dengan dialog beberapa benda, mereka menyatakan mereka daripada Terengganu, mereka daripada Kelantan, mereka daripada Penang, mereka daripada Johor. Tetapi mungkin mereka atau family mereka sedang berada di KL kerana ia merupakan financial and economical hub of Malaysia. So ramai orang menyukai KL kerana mereka mencari kerja di sini. Inilah tempat mereka membina keluarga mereka. Inilah tempat yang mereka spend paling banyak kerana di sinilah mereka bekerja. Tetapi you cannot take away the belonging from someone. Sebab itulah tempat lahir mereka. Kalau mereka datang daripada Melaka, negeri sebelah, Seremban. Tapi KL merupakan sebenarnya rumah kedua mereka. Ataupun the second, if there was a second club
it would be KL, because KL sedang memberi sesuatu yang begitu rapat dengan mereka, iaitu naskah mereka, dan mereka bina life mereka di sini 10, 15, 20 years, it doesn't matter. They might have been born in different places. So I tak boleh replace tempat lahir mereka, tapi bolehkah saya menjadi second club mereka, club yang mana mereka tak boleh kembali ke Terengganu every weekend to watch Terengganu. Of course when Terengganu plays here or Kelantan plays here, mereka datang. Tapi can I get them to come every week to watch their second team play because they love football, and this is the second team that they love because their first team is too far away. This is something I'm looking at. Not easy to be done, easier said, tapi ini selepas 3 tahun banyak research yang dilakukan. Perspektif yang dikongsikan oleh Stanley Bernard adalah sesuatu yang sebenarnya bagi aku sangat refreshing, yang melibatkan seorang CEO dan sebuah pihak pengurusan yang cukup realistik tentang realiti yang perlu mereka hadapi. Realitinya, Kuala Lumpur sebagai ibu kota negara adalah sebuah bandar di mana jutaan manusia, ratusan ribu manusia yang datang daripada negeri-negeri berbeza di seluruh negara bertapak di sini untuk mencari duit, mencari rezeki dan membina kehidupan kekeluargaan. Kita berdua pun sama, Faiz. Han daripada Alostar, Suka ataupun tak, aku daripada Ipoh. Kita berdua datang ke Kuala Lumpur dan telah pun menetap di Kuala Lumpur sudah hampir 10 tahun. setelah aku menerima kenyataan bahawa sekarang ni aku adalah orang Kuala Lumpur, Kish, barulah sedikit rasa kasih sayang ataupun sedikit rasa responsibility and accountability lah terhadap kota ini sedikit demi sedikit terbit dalam hati aku, Kish. Dan aku harap ramai lagi lah yang akan macam ni. Dan begitu jugalah tak mudah untuk aku tidak menyukai pasukan KL City FC seperti mana yang aku suka mereka sekarang ini, Kish. Masa depan KL City ni tak ada siapa yang boleh tahu, tak ada siapa yang boleh jangka. Tetapi there is something good here. Ada sesuatu yang sangat functional dan sangat bagus dan baik yang sedang berlaku di pasukan KL City. Dan harapan aku satu je, Faiz. Harapan aku adalah bahawa effort ataupun usaha yang diletakkan oleh para pemain, oleh pengurusan kelab, oleh CEO, oleh jurulatih itu membuahkan hasil yang setimpal supaya perjalanan ini boleh diteruskan untuk jangka masa yang lama. Kita tahu perjalanan kewangan kelab bukan sesuatu yang mudah. Tak mudah sama sekali. Kita sedar bahawa CEO sedang berlari ke kiri ke kanan untuk mencari dana, bukan mudah. Tapi kita berharap bahawa akan ada satu perubahan yang mungkin boleh melihat perjalanan Kuala Lumpur City ini berterusan untuk banyak lagi tahun-tahun yang akan datang. Kerana sekiranya ia berakhir, ia akan menjadi satu pengakhiran yang sangat menyedihkan, Hafiz. Ya, harap dia kena dengan logo ataupun tema yang dilaungkan oleh semua peminat-peminat Kuala Lumpur sebelum ini, sampai mati Kuala Lumpur.